dost naraha pyar naraha kan, dost naraha, kawan-kawan dah tak ada, kita pula line pula tak ada kan. Line pula meragam pula tuan-tuan. Jadi kita harap line kita boleh berjalan seperti biasa, tidak ada gangguan ni, insya-Allah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara dua orang yang berkasih-kasihan tadi, siapakah yang paling disayangi, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Orang yang paling menyayangi sahabatnya, orang yang paling setia dengan sahabat, orang yang paling mencintai sahabat, itulah dia disayangi. Jadi tuan-tuan, kalau kita berkawan, setialah dengan kawan. Kalau kita bersahabat, jadilah orang yang paling kuat menyayangi sahabat kita. Okey? Kalau kita tengok cerita Semerah Padi, kalau tuan-tuan ingat cerita Semerah Padi, Aduka dengan Taruna. Kalau tuan-tuan ingat, bila Aduka bagi tahu dekat Taruna yang dia berjahat dengan tunang Taruna, Taruna marah kan. Taruna marah, tapi nak kata apa, dah benda dah berlaku. Dia kata, Aduka, kalaulah sekadar darah yang kau inginkan, aku rela menyerahkan darah kepada kau, kerana aku mencintai kau lebih daripada aku mencintai darah. Oh, ni cerita Nurdin Ahmad, cerita Semerah Padi ni. Aku mencintai kau lebih daripada aku mencintai tunang aku. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Jadi hadis yang pertama ini, dia mengajar kepada kita supaya menghargai sahabat, menghargai kawan. Sahabat adalah orang yang kita simpan rahsia. Dan katalah kita telah putus sahabat, dah putus kawan dan sebagainya, aib, rahsia kawan tetap kita jaga, tetap kita simpan, walaupun dia sudah meninggal ataupun dia sudah pergi, tak kawan dengan kita dah, tetap kita menjaga cerita tentang dia. Inilah yang dikatakan sahabat. Dan orang yang sebegitu tuan-tuan adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak mengajak kepada tuan-tuan untuk kita memilih kawan. Ya, sebab ada setengah orang dia tak memilih kawan, dia main belasah aja, janji ada kawan buat. Kadang-kadang kita mengajak kawan kita melakukan benda tak elok, dan kadang-kadang kita suka pula buat benda tak elok. Itu bukan sahabat. Tapi kalau kita tak elok, sahabat itu membimbing kita, sahabat itu menegur kita, sahabat itu mengajar kita. Jagalah tuan-tuan. Orang macam inilah yang kita nak. Kalau kita buat salah, dia bertegur kita. Dia cakap, ni salah mat, ni salah mat, tak betul cara ni kau mat. Itulah kawan. Bukanlah sahabat ini benda jahat pun dia kata betul, benda haram pun dia kata halal. Ini bukan sahabat, ini musibat nama dia tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu pelajaran yang pertama pada malam ni. Yang kedua, ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa, rawahu at-Tirmizi an Usama. Tidaklah aku meninggalkan pada manusia, tidaklah aku tinggal pada manusia selepas daripada wafatku akan fitnah yang terlebih mudarat ke atas lelaki daripada fitnah perempuan-perempuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi beritahu kepada kita selepas kewafatan baginda, apakah ujian kepada orang lelaki. Kalau di zaman Nabi dulu, mungkin ujiannya ialah ujian peperangan. Berapa kali Rasulullah bersama dengan para sahabat baginda diuji dengan peperangan. Daripada peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq lah, macam-macam perang. Nak menyampaikan Islam ni, nak berlawan dengan Islam, perang kan, nak dapat mempertahankan Islam, menyebarkan Islam, berperang. Ujian pada masa itu.
ujian dalam keadaan susah, perit nak dapatkan itu. Mungkin itu ujian pada masa itu, ujian harta, kesusahan, ujian menyampaikan dakwah merata-rata, itu zaman itu. Tetapi kata Nabi SAW, selepas wafat baginda, ujian itu bukan lagi merupakan ujian terbesar. Bukan lagi dah. Ujian kepada kita sekarang ialah ujian yang datangnya daripada orang perempuan. Apa maksud di sini? Kak Leha, Kak nak kena elok-elok ni. Jangan kata pula Nabi ni benci orang perempuan pula, tak. Semalam saya langsung di TV1 Salam Baitullah, ada pemanggil kan, dia kata ustaz ni sebut nama perempuan je, nama lelaki lah pula. Kan, saya bagi contoh, sabar-sabar ni. Cuba tuan-tuan tengok ujian yang sampai kepada kita sekarang apa. Berapa banyak orang yang bergaduh di antara lelaki dengan lelaki kerana berebutkan perempuan. Tak percaya? Tengok drama pukul 7. Sebulan mencintai engkau lah, 8 bulan mencintai engkau lah, macam-macam tajuk drama. Okey, isteriku, suamimu lah. Macam mana kan? Isteriku, suamimu, ni pondan ke apa ke? Bergaduh, berantakan. Yang kedua, orang perempuan dijadikan sebagai objek oleh orang-orang yang berniat jahat tentang Islam, berniat jahat tentang orang perempuan. Orang perempuan dijadikan sebagai simbol kepada nafsu di dalam filem, drama, dieksploitasi. Nampak tak tuan-tuan? Ini fitnah ataupun ujiannya. Saya duk tengok cerita-cerita, kadang-kadang duk tengok filem yang Mak Saleh tu pakai baju kot, pakai tie 4-5 lapis, yang perempuan pakai baju Allah tak cukup kain. Pasal apa? Daripada situ tuan-tuan, dia jadikan orang perempuan ini sebagai objek saja. Nak melariskan perniagaan, nak bagi orang tengok filem, nak bagi orang beli barang, nak bagi orang toleh. Sedangkan datang zaman Rasulullah, datang Islam awal-awal dulu tuan-tuan, dia menjaga orang perempuan. Orang perempuan bukan bahan tontonan. Orang perempuan bukan barang jualan tepi jalan. Nilai dia tinggi, berbungkus dengan cantik, mahal. Tapi selepas kewafatan Nabi, fitnah tu sampai pada orang perempuan. Malah ada orang perempuan pula yang sanggup membuka pakaian sana, membuka pakaian. Akhirnya mereka menjadi alat pemuas kepada orang lelaki sahaja. Ini maksud hadis ni. Dijualnya tayar traktor, iklannya jual tayar traktor, tapi yang menyandar dekat tayar traktor tu perempuan pakai bikini. Engkau ni jual bikini ke jual traktor? Nampak tak tuan-tuan? Ini dia yang saya katakan tadi, dijadikan sebagai alat oleh lelaki berhidung belang. Dan lebih malang lagi pula, ada orang perempuan yang sanggup, yang rela buat benda-benda itu. Jadi akak-akak, jaga anak-anak kita. Jangan mereka ini dijadikan sebagai alat untuk meraih keuntungan pihak lain, alat untuk memuaskan nafsu pihak lain. Sebab orang perempuan mempunyai nilai yang tinggi, maruah yang tinggi di dalam agama kita, dijaga dengan begitu baik. Maka jangan dijadikan mereka itu sebagai tempat untuk dirosakkan. Yang ketiga, kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana orang menjadikan orang perempuan itu kadang-kadang dijadikan sebagai tempat untuk menyeksa, diseksa, didera. Ni dalam musim PKP ni pun didera. Ada isteri dipijak, dipukul. Ada mak patah tangan anak, dibunuh oleh patah tangan mak, ditampar, dipukul oleh anak.
Ada anak yang bunuh mak hanya kerana tak beli handphone. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Kita sedih hari ini. Sepatutnya orang perempuan itu diberikan kedudukan yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi yang kita dengar kadang-kadang penderaan, perdagangan manusia, penjualan, menjadi hamba. Kadang-kadang tidak dihormati sebagai seorang isteri, tidak dipedulikan sebagai seorang anak, menjadi liar. Ujian kepada kita orang lelaki-lelaki, kita gagal mendidik, gagal menjaga orang perempuan kita. Ini ujian kita. Sebab itu abang-abang yang saya hormati, tolong kita jaga isteri kita, tolong kita jaga anak-anak perempuan kita. Jangan kita sampai gagal untuk mendidik, mengasuh, memberikan hak kepada mereka. Banyak isteri-isteri yang tidak diberikan hak oleh suaminya, dan suami menganggap itu adalah tak mengapa, dengan alasan bahawa isterinya telah pun bekerja dan dia izinkan bekerja. Jadi pendapatan isteri dah ada dah, so dia tak payah bagi nafkah pada isteri dia. Nah, ini dia tuan-tuan, ujian pada orang lelaki-lelaki datang daripada isteri ni. Maksudnya macam itu. Ya, banyak orang dia berjaya dalam jabatan, dia berjaya dalam bisnes, dia berjaya dalam masyarakat, dia berjaya, tetapi yang dia gagal ialah memberikan keadilan, memberikan hak kepada isterinya ataupun anak-anak perempuannya. Baik, kita baca sekejap mesej ataupun komen yang datang bertalu-talu pada malam ini. Rainah Saidun, yang berbungkus lebih bermutu daripada yang terdedah. Ita Syah, tengok salam Baitullah tadi tak habis lagi, bertembung masa aksiden ya, terpulang lah, mana-mana pun bagus. Kemudian Raina Rokiah Dasiran, yang berbungkus itu lebih bermutu daripada yang terdedah. Yang mana faham, tak faham sudah. Baik, kemudian Zainab Ibrahim, baju yang tak cukup, kain lebih mahal daripada baju kurung dan jubah. Okey, Zakiah Cop, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daripada ramai daripada Ulu Kinta, Fadli Maksyah. Ulu Kinta dah clear. Ni selalu dia dari Pangkor, hari ni dia dari Ulu Kinta pula. Baik, kita teruskan membacanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka jadilah kita orang laki-laki yang memberikan hak kepada orang perempuan. Jadilah kita orang laki-laki yang menghormati orang perempuan. Jadilah kita orang laki-laki yang mempunyai kedudukan yang mulia di hati orang perempuan kerana sikap gentleman yang kita buat. Jadi kita sangat bersyukur jika ada coach kereta api, coach dia adalah daripada untuk khas untuk orang perempuan, warna pink. Ada bas yang untuk orang perempuan, ada kaunter untuk orang perempuan. Ya, kalau dulu tandas semua untuk orang perempuan, tapi baru ni saya pergi tandas pun dah multi tandas dah, tuan-tuan. Laki pun boleh masuk, perempuan pun boleh masuk dah. Kita takkan kita tak boleh buat satu tandas yang khas untuk wanita. Mungkin pada zaman setahun dua ni mungkin kita akan memberikan skop kerja yang berbeza antara lelaki dan perempuan. Mungkin kita buat penjadualan balik, ya, berapa hari perempuan kerja di pejabat, berapa hari perempuan work at home saja, kerja di rumah saja. Ya, tak sama bidang kerja dengan laki-laki, sebab orang perempuan nak mendidik anak, orang perempuan dia baru lepas salin, orang perempuan dia nak jaga, nak menyusukan anak. Mungkin kita kena buat satu sistem yang sangat canggih, yang sangat cantik untuk menjaga orang perempuan, kerana mereka adalah aset yang paling besar, kerana mereka lah yang akan melahirkan generasi yang akan datang. Mereka lah yang akan mendidik, membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab, berakhlak, berilmu pada masa yang akan datang. Kalaulah orang perempuan sudah tidak ada masa lagi untuk mendidik anak-anak, malah tidak ada masa lagi untuk mengandung, dah tak berminat untuk anak lagi, dah tak berminat, yang dia nampak hanya kerjaya. Kita takut, tuan-tuan, generasi yang akan datang adalah generasi
yang tidak lagi mempunyai akhlak, tidak lagi mempunyai budi pekerti yang baik. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu tidaklah yang kedua pada malam ni. Yang seterusnya, tidaklah yang ketiga. Ma ja'ani Jibril illa amarani bihataini ad-da'wataini Allahumma arzuqni tayyiban wasta'milni salihan. Rawahu Al-Hakim an Hanzalah. Hanzalah. Baik, kata Nabi SAW, tidaklah datang kepadaku oleh malaikat Jibril alaihissalam, melainkan disuruhnya aku membaca dua doa ini. Apa doanya? Allahumma rzuqni tayyibah wasta'milni salihah. Ada dua permintaan yang disuruh oleh malaikat Jibril, dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminta Nabi Muhammad baca dua ni dan Nabi bagi tahu kepada kita. Jadi tuan-tuan, kita amalkanlah doa yang diajar oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan. Doanya cukup pendek saja tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikut saya baca. Allahumma rzuqni tayyiban, Allahumma rzuqni tayyiban, Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihan, wasta'milni salihan, wasta'milni salihan. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihan. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada aku rezeki yang halal dan perbaikilah, peramalkanlah aku dengan amalan-amalan yang soleh. Sedang penonton yang saya hormati, dua doa ni cukup senang. Senang aja. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihah. Jadi tiap-tiap hari kita baca dia tuan-tuan. Minta rezeki yang baik dan kita minta supaya amalan kita jadi amalan yang soleh. Ya, banyak orang minta rezeki yang banyak. Banyak belum tentu barakah. Banyak belum tentu cukup. Banyak belum tentu baik. Yang kita minta ialah rezeki yang baik. Yang ni yang diajar oleh Jibril alaihissalam. Allahumma rzuqni tayyibah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku rezeki yang baik-baik. Jadi kita minta rezeki yang baik. Ini tidak, bukan minta rezeki yang baik, mencari pula rezeki yang haram. Aduh, haram tu. Ni kalau kita sebut orang kampung, dia tambah lagi haram jadah, betul kan? Nampak tu. Tapi kita ni ustaz, tak maulah sebut haram jadah. Saya ni ustaz, mana boleh sebut haram jadah, jaga mulut. Kalau tak ustaz sebutlah haram jadah, betul. Tapi pasal ustaz tak boleh sebutlah kan. Padahal dia sebut dah pun. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah cari duit dengan duit haram. Jadi scammer ni apa ni, brother? Besok saya akan buat report. Hari ni pegawai saya dia ada urusan. Besok kita akan buat report polis tentang gambar-gambar saya, foto-foto saya yang dijadikan iklan, konon-kononnya Islamic investment. Si ada logo halal lagi dekat poster tu. Logo halal tapi scammer, haram. Tak takut kepada Tuhan? Amboi, saya cek di Facebook dia punya banyak amboi. Ni Kak Gaya. Jangan duk gatai masuk Kak Gaya, menipu tu Kak Gaya weh. Ya, Kak Sekalsum, jangan duk masuk lah. Okey. Maria Ismail, berhati-hatilah. Salamia Hamid, Syarudin Mustafa. Scammer tu banyak, dia hantar pula gambar saya dia masukkan, gambar Haslin Bahrin dia masukkan, gambar Amin Idris pun dia masukkan. Amboi, kau tak takut ke dengan Tuhan? Kau menipu duit orang ramai ni. Hei, apalah engkau ni? Yang Jibril ajak Nabi Muhammad membaca doa supaya diberikan rezeki yang baik, engkau pula mencari rezeki yang haram. Dan wasta'milni salihah, Nabi diajak oleh Jibril alaihissalam supaya dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kurniaan dia?
kurniaan dia ialah jadikanlah Nabi ni, jadikanlah kita ni melakukan amalan-amalan soleh. Setiap hari kita ni diberikan hidayah, diberikan petunjuk untuk suka, gemar melakukan amalan-amalan soleh. Sidang penonton yang saya hormati, okey, kita lihat banyak lagi yang masuk ni. Surya Ajim, Wan Stopper, Khairul Anam, Syuhaida Bondashi, Maria Isa, Rosnah Cik Din, Adlisyah Mak Saleh. Orang-orang sekarang ni nak belanja besar tapi duit tak berapa ada, asyik duk minta duit saja. Cik Yong, Mas Zainin, scammer kena tangkap ni, saya hampir kena. Itulah tuan-tuan, kita lihat di sini Cik Yong Mas pun hampir-hampir terjerat dengan scammer ni. Jadi tuan-tuan berhatilah, berhati-hati. Cik Yong Mas, saya memang report terus. Bagus, saya besok saya akan report Cik Yong, insya-Allah ya. Kita akan buat dah melampau-lampau sangat dah ya. Nailiah Jahidin, sabar Datuk. Memang saya sabar pun. Cuba jadi pada Kak Nailiah empat namaknya. Saya relax je. Rosnah Cik Man, produk gambar ustaz sekarang ni. Yelah ustaz bukan kata Ustaz Razim tak glamour, ustaz lain lah kan. Orang menggunakan gambar, menggunakan nama-nama ustaz ni meraih kekayaan. Saya tengok gambar Ustaz Don pun ada juga. Baik tuan-tuan yang dirahmati, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca doa balik, Allahumma rzuqni thayyiba wasta'milni salihah. Lagi sekali, Allahumma rzuqni thayyiba wasta'milni salihah. Ya Allah, rezekikan kepadaku ya Allah rezeki yang baik, dan berilah hidayah pada aku untuk melakukan amal daripada amalan-amalan yang soleh. Baik. Yang ketiga, tidaklah yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jumi'a syai'un ila syai'in afdalu min ilmin. Rawahu At-Tabrani. Tidak dihimpunkan suatu kepada suatu yang lebih afdal daripada dihimpunkan ilmu kepada berlemah lemah. Yang kita dengar dulu-dulu kan, kita ni berpasang-pasangan, cinta sakti bila lagi nak bersemi kan, lagu tu kan, jenis-jenis itulah. Pasangannya bulan, bumi pasangannya langit, saya lupa lah, bintang pasangan kan. Kalau sebut bumi, bintang dia apa, bulan bintang, bumi langit lah kot, matahari apa pula, apa pasangan matahari, ye. Kalau cerita tentang dalam dunia ni dia ada pasangan masing-masing. Soalan dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu pasangan tinggi, rendah, gemuk, kurus, hitam, putih, cantik, tak cantik, itu pasangan hidup. Itu pasangan di situ. Tetapi ada satu yang kalau kita buat, kita dapat yang ini, kita akan buat yang ini. Faham maksud saya? Kalau kita dapat satu benda, kita akan menghasilkan satu benda yang lain. Contohnya apa? Kita makan, apa yang kita dapat? Yang kita dapat kenyang. Kan? Yang kita dapat ialah kenyang. Kita mandi, apa yang kita dapat? Basah lah. Tahu tak apa? Ada juga orang yang mandi tak basah, namanya apa? Dry cleaning. Dia tak basah tuan-tuan. Jadi bila kita sebut mandi, dia akan basah lah. Itu yang kita buat, kita akan dapat benda, sesuatu benda yang kita dapat, kita akan buat benda itu. Begitulah dengan satu perkara. Satu perkara ni tuan-tuan, kalau kita dapat, kita akan buat benda itu. Apa dia? Kata Rasulullah, benda itu ialah kalau kita dapat ilmu, kita akan menjadi orang yang berlemah lembut. Ulang balik. Kalau kita dapat ilmu,
kita akan menjadi orang yang berlemah lembut. Allahu Akbar. Sabar. Kadang-kadang orang yang ada ilmu tak sabar, asyik nak marah. Ceramah pun nak marah je. Tengking-tengking jawab dia. Kalau orang hentam balik tengking-tengking je. Kadang-kadang orang ni dia tak ada ilmu pun, tak panggil ustaz pun, tak panggil asatizah pun, tak dipanggil ustazah pun, tak dipanggil pendakwah pun, ceramah sampai macam-macam, tapi dia tenang, dia sabar ya. Subhanallah. Tapi kita yang mengaku kita ni orang yang beriman kepada Allah, kadang-kadang tuan-tuan kita jadi kasar, jadi tak tahulah nak cakap, jenis nak mengamuk aja. Kadang-kadang kita ni ada ilmu, tapi kita menjadi orang yang tak sepadan dengan ilmu, tak setara dengan ilmu. Kalau kau dapat ilmu, hasilnya apa? Hasilnya ialah berlemah lembut. Bukan berlemah lembut di sini Abang Leman, lemah lembut yang itu. Balik daripada Azhar, anak jadi lemah lembut. Panasnya. Kenapa kamu ni Leman lembut semacam? Mak tengok ni dah macam sutun. Mak tak baca ke hadis, orang yang dapat ilmu, orang tu kan berlemah lembut. Mak, itu bukan lemah lembut, tu namanya bapuk, tu namanya pundan, tu namanya darah. Lemah lembut sini dengan sebab dia dapat ilmu, yang dia buat tindakan yang penuh dengan hikmah. Orang yang ada ilmu, dia takkan tengking-tengking, tuan-tuan. Orang yang ada ilmu, dia buat tindakan dia tu, dia kaji, dia teliti elok-elok. Orang yang dapat ilmu itu, dia menenangkan orang lain. Dia tenang dan dia menenangkan orang lain. Orang yang dapat ilmu itu, bila orang yang tak ada ilmu duduk dengan dia, orang tu rasa selesa, orang tu rasa tenteram dengan dia, orang tu rasa seronok. Inilah yang dikatakan orang yang ada ilmu, orang yang berilmu. Ni kadang-kadang ketawa berdekah-dekah sampai nampak anak tekak duk tergantung dalam tergantung. Orang berilmu dia tak gelak macam itu. Orang berilmu dia tak bawa kereta ni, subhanallah, dia langgar, dia rempuh segala orang. Tiang elektrik yang elok-elok duduk tepi tiang tu, langgarnya tiang, tuan-tuan, bawanya kasar. Orang yang berilmu bawa kereta pun tenang. Tindakan dia pun menenangkan orang lain. Dia tak jadi kelang kabut, dia jadi orang yang sentiasa berlemah lembut. Nama kata nak pukul isteri dia, nak pukul anak, dah. Dia berada dalam keadaan berhati-hati dalam setiap perbuatan, dalam setiap tutur kata yang dia buat, penuh hikmah. Inilah kesan, kalau kita kesan dia kita nampak pada perbuatan, kesan dia kita nampak daripada amalan, daripada percakapan kita. Sebab tu malam ni saya cakap slow je kan, anda berilmu lah tu. Contoh lah, saya bagi contoh, tuan-tuan. Amanah makmum. Orang yang ada ilmu tidak tengking-tengking. Rusna Cik Din, orang berlemah lembut. Itasha, kena ingat dalam hati marah tu kawan syaitan. Siti Arija, na'uzubillah, ilmu banyak tapi tak mampu berlemah lembut. Nazihah Mak Khaidar, pasal lawak lah kita sering ingat ilmu tu sampai bila-bila. Bunga-bunga, bunga-bunga matahari, yang tak berilmu pemarah baran. Maria Ismail, betul, setuju sangat Duke. Pini Nur ini ada ilmu jadi lemah lembut, menenangkan, tindakan tidak kelam kabut, tidak menengking dan disenangi. Siti Arija, orang yang berilmu takkan cakap merapu. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita duk mengikuti majlis ilmu dalam Facebook saya ni daripada subuh lagi sampailah pukul 10 malam, insya-Allah macam-macam ilmu yang kita dapat. Insya-Allah bermula pada hari selepas hari raya haji nanti, kita akan mulakan pelbagai siri pengajian yang baharu
bermula pada bulan Ogos yang akan datang nanti, insya-Allah bermula 1 Ogos kita akan membuat penjadualan semula tentang jadual-jadual kuliah di dalam Facebook. Kita akan masukkan kelas pengajian berkitab bersama dengan penonton yang terpilih. Jadi kalau tuan-tuan ingin menyertai program ini, tuan-tuan boleh hubungi Hajah Zainab 017 590 4120. Jadi mungkin tuan-tuan nak datang ke Al-Barakah, nak bersama dengan saya dalam program ini yang akan disiarkan secara langsung dalam FB. Tuan-tuan boleh bagi nama, bagi beberapa orang yang nak datang, naik bas ke naik van ke, tuan-tuan boleh buat. Kita ada pengajian hadis, kita ada pengajian tajwid, kita juga ada sembang santai bersama dengan selebriti dan sebagainya di sini. Jadi kalau tuan-tuan ingin menjadi penonton ataupun nak menjadi pelajar yang mengikuti pengajian-pengajian itu, tak ramai tuan-tuan, kita ambil dalam 10 sehingga 40 orang saja untuk satu rakaman siaran secara langsung ini. Jadi tuan-tuan boleh hubungi lagi sekali Hajah Zainab 017 590 4120. Bagikan nama dan kita akan bagi tarikh bila tuan-tuan boleh datang untuk jadi penonton. Mudah-mudahan PKP ni okey, COVID ni hari ni meningkatlah pula. Kita mintalah kerjasama semua orang supaya kita bekerjasama turunkan COVID ni. Mudah-mudahan banyak aktiviti kita boleh buat. Dan tuan-tuan insya-Allah, tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah kita akan mulakan pada bulan Ogos yang akan datang pelbagai program yang baharu untuk disajikan kepada tuan-tuan, menambahkan ilmu pengetahuan dan kita menjadi orang yang berlemah lembut sebagai kesan daripada ilmu yang kita belajar. Dan seterusnya lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang kelima, ma khaba man istakhra wala nadima min man isyara wala ala man iqtasada, rawahu at-Tabrani an Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khara, tidak akan merugi sesiapa yang melakukan istikharah. Nombor 1, Nabi kata siapa yang buat solat istikharah dia tak akan rugi kalau dia ikut kesan daripada apa yang dia buat istikharah. Istikharah ni dalam bab nikah saja ke Ustaz? Dalam bab kahwin saja? Dalam semua bab yang harus dikerjakan. Jangan nak pakai tudung kepala pun buat istikharah. Janganlah. Kita tanya pada dia, Usop, kau tak semayang Usop? Aku tengok kau tak pernah semayang Usop. Nantilah dulu aku buat istikharah dulu, elok ke tak elok sembahyang. Tunjuk penumbuk kat dia. Yang tu tak payah istikharah, tu nama dia wajib. Benda yang istikharah ni tuan-tuan, benda yang harus dikerjakan. Makan ke, minum ke, nak beli rumah ke, nak beli motor ke. Ada orang cakap motor ni bagus, datang orang lain pula kata motor ni lah bagus, motor ni lagi. Banyak pula pilihan motor ni. Buat istikharah, mana yang paling bagus? Kita nak beli kereta, ada orang cakap kereta ni lah TikTok, kereta ni jimat, kereta ni sedap bawa. Banyak pula. Buat istikharah, takkan rugi. Takkan rugi. Ni adik-adik hari tu kan kita dapat tawaran universiti, yang ni dapat, yang nu dapat, yang manalah aku nak dapat? Istikharah. Kita dapat 2-3 peluang pekerjaan, rezeki Allah. Allah bagi rezeki dalam suasana COVID ni pun dapat kerja. Orang lain kena buang kerja, dapat pula 3 kerja pula lah. Mana yang bagus? Istikharah. Yang ni disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sebut man khaba man istakhara, takkan rugi siapa-siapa yang beristikharah. Satu. Yang kedua, wala nadima man istasyara, dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarat.
tidak akan menyesal wala nadima manistasyara, takkan menyesal kalau kita buat keputusan itu datangnya daripada perbincangan, datangnya daripada mesyuarat, takkan menyesal. Sebab tu kalau apa benda yang kita nak buat, bincanglah dengan isteri kita. Walaupun kita suami, kenapa tak bincang dengan isteri? Runding, panggil anak-anak runding. Jangan melulu. Okey, jangan melulu. Akak-akak berundinglah dengan suami. Jangan melulu. Ni, dia nak beli produk yang ni duduk depan ni pun tanya suami dulu, bincang. Abang Ustaz Kazim tu jual minyak zaitun, Ustaz Kazim tu Al-Barakah kan bam serai, sinar Al-Barakah. Elok lah bang, Marvelous ni pun ada untuk makanan kesihatan. Bincanglah, belilah. Niat sedekah untuk pusat pendidikan Al-Barakah. Harga 70, sinar Al-Barakah hanya bagi diskaun sebanyak RM50 untuk 3 produk ni tuan-tuan. Dulu kita kata 50 je lagi, sekarang tinggal lagi 20 aja lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan pack ini. Hubungi puan Zalina 012-544-9180 ataupun puan Ain 010-5077-088. InsyaAllah Nabi menyuruh kita bermesyuarat. Mesyuaratlah tuan-tuan. Jawatankuasa kampung mesyuarat, jawatankuasa masjid surau mesyuarat. Mesyuarat, bincang. Jangan asyik nak bertelan otak kita. Dan bila kita mesyuarat itu, dengar pandangan orang. Jangan masuk dalam mesyuarat tu kita dah ada dah pandangan kita, orang lain pun tak nak dengar aku. Salah. Tanya tu tak payah mesyuarat. Tak payah mesyuarat, ikut kepala otak kau je lah. Mesyuarat ini nak mencari mana yang terbaik. Tanya pro apa, kontra apa. Tanya pendapat seorang-seorang. Tak dapat jawapan, mesyuarat lagi sampai dapat jawapan. Nabi Muhammad itu pun bermesyuarah. Nabi itu tuan-tuan panggil sahabat mesyuarat. Kalau Rasulullah sendiri pun bermesyuarat, siapa kita? Bincang adik-beradik, bincang anak beranak sambil minum kopi, makan kopok lekor biskut 4 segi. Bincang. Jangan buat keputusan sendiri. Dan yang ketiga kata Nabi, wala ala man iqtasada, dan tidak akan menjadi papa barang siapa yang berjimat cermat. Maknanya Rasulullah menyuruh kita menjadi orang yang berjimat, jangan membazir. Orang yang cermat, orang yang berjimat, dia takkan jadi papa. Ni kita dah ada handphone, boleh pakai lagi tak? Boleh, pakailah. Dah cukup, selamat. Kita ada spek mata harga 500, elok lagi dah? Elok, cukup lah. Tapi abang, kita sekarang ni spek mata yang jenis besar itu orang nak terjun dalam laut, tak payah. Jimat, selamat. Sebab tu PKP yang lepas kadang-kadang mengajar kita untuk berjimat. Okey, berjimat. Jimat sungguh, raya tak balik, kuih raya tak buat, langsir tak buat, jimat tuan-tuan. Kita mampu lagi bertahan sampai sekarang ni. Sebab itu janganlah kita buat satu benda yang membawa kepada pembaziran. Berjimat, bercermat, kata Rasulullah, tidak akan menjadi papa. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat sekejap. Sahabat-sahabat kita ni, ada tak yang minta lagu ni? Ada lagi tak? Maria Ismail, insyaAllah nak order lagi sambil sedekah. Hani Tahir, bincanglah baik-baik sebelum membuat keputusan. Alhamdulillah dapat barang-barang Al-Barakah tadi, semoga diberikan, dimurahkan rezeki. Terima kasih Fadli Mak Syah. Kasmah Rohani, terlambat masuk, tengok salam Baitullah. Nurisno, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Raina Saidun, tidak yang kelima, Nabi bersabda terus. Bagus, baik tuan-tuan yang dirahmati, yang diberkati oleh Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi malam besok. Tidak
tidaklah malam besok kita sambung lagi dengan izin Allah. Jadi insya-Allah jangan ke mana-mana malam besok, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini dapat dikongsikan bersama. Saya minta maaf lain kita tak cantik sebab kita menghadapi masalah dengan kamera kita. Ya, hari itu kena sambung dek peti. Jadi tak boleh nak repair, kena hantar Kuala Lumpur, tuan-tuan. Jadi terpaksalah gunakan handphone saja. Gunakan prism ya. Jadi gambarnya agak tak cantik, saya minta maaf. Jadi kita dalam proses nak memperbaiki kita punya kamera. InsyaAllah mungkin masa seminggu dua lah kot. Sementara ni kita gunakan apa peralatan kita yang ada. Jadi tak ada lah lagu intro dan penutup macam biasa. Jadi saya menyanyi live ialah dah nak tidur kan. Nak tidur kita nyanyi lagu ni lah. Saya teringat pada pelakon lama yang meninggal semalam, Allah yarhamah, tu meninggal, yang berlakon bersama dengan P. Ramlee. Zaman P. Ramlee masih kurus dan dia meninggal semalam. Mudah-mudahan rohnya dirahmati, dicuci rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila saya tengok dia, saya teringat dengan lagu P. Ramlee yang cukup terkenal lagu ni untuk membolehkan tuan-tuan tidur. Tidurlah, tidurlah wahai permaisuri. Tidurlah wahai permaisuri. Tidurlah wahai permaisuri. Tidurlah pejam mata, tidur nyawa. Jika kau tidur lena, mimpikan bahagia di taman syurga loka. Kau dan aku berdua, ku dendangkan, ku nyanyikan, duhai putri jelita. Jika kau tidur lena, mimpikan bahagia di taman syurga loka. Kau dan aku berdua, permaisuri. Tidurlah. Selamat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.